إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Image terbalik. Saya kena pusing balik kah? Macam ni kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallim adada khalqik wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin rasula, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kita menggunakan sebuah buku yang bertajuk Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Itu tajuk buku yang panjang. Tajuk buku ni dia panjang. Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Kita dah sampai pada muka surat 141, hadis ke-36. Pagi ni kita nak tengok dua hadis, 36 dan 37. Sekarang ni tengah hujan, insya-Allah mustajab. Saya doakan semua yang hadir pada kuliah pada pagi ini, tuan-tuan dan saya diampunkan oleh Allah, disayangi oleh Allah, tuan-tuan dan saya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kata pengarang Dr. Iyadah ibn Ayyub Al-Kubaisi hafizahullah, dan juga penterjemah Asy-Syaikh Khairun Nizam bin Man Husain hafizahullah, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan niat hadir dalam majlis ilmu,
Para malaikat sedang mendoakan kita. Ingat, insya-Allah para malaikat sedang mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia ni. Wahai Allah, rahmatilah dia ni. Amin. Memberikan salam jambatan ke syurga. Bagi salam, tuan-tuan. Ni tentang kelebihan memberi salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Rawahu al-Imam Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua tak akan masuk syurga sampailah kamu semua beriman. Kamu semua tidak akan beriman dengan sempurna, maksudnya dengan iman yang sempurna, sehinggalah kamu semua saling sayang menyayangi. Maksudnya takkan sempurna iman satu orang Muslim sehinggalah dia saling sayang menyayangi. Sekali saya hurai. Adakah kamu semua tidak mahu saya tunjukkan kepada kamu semua? Saya tu Rasulullah duk sebut kat sahabat. Ini cara Nabi berucap. Cara ucapan Rasulullah antaranya bila Nabi nak tarik perhatian audien, Nabi akan tanya, "Hampa tak mau ke aku nak abang ni?" Benda tu dalam seni ucapan, sahabat dan siapa saja dia akan memberikan perhatian yang lebih. Tak mau ke aku nak beritahu satu amalan yang apabila kamu semua buat, siapa buat amalan ni, dia akan saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Kalau kita dalam pejabat, bagi salam di antara satu sama lain staf-staf pejabat. Kecuali lelaki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki. No, jangan. Ya, kalau kita duduk di pejabat, suasana staf kita ada 40 orang, bagi salam antara satu sama lain. Rahsia yang Allah janjikan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kasih sayang, Allah akan eratkan kasih sayang sesama staf di situ. Kita di rumah kita dengan ahli keluarga masuk bagi salam, nak tinggalkan mereka bagi salam. Allah akan eratkan kasih sayang, hubungan kekeluargaan kita dan ahli keluarga. Kita duduk dalam satu kampung, hidupkan bagi salam. Assalamualaikum. Saya ingat dulu 30 tahun yang dulu waktu kecil 30 tahun dulu. Kalau jumpa orang tua-tua ketika itu orang kampung dia mesti bertegur dan dia mesti bersenyum. Antara melemparkan senyuman dan teguran. Teguran pula. Bertegur siapa maksudnya? Mesti mana-mana budak, lelaki atau perempuan yang berjumpa dengan orang yang lebih dewasa, dia akan panggil nama. Dia senyum dan panggil nama. Hari ini benda tu hampir pupus, no? Kalau saya pergi satu tempat, kita nampak orang tu senyum, selalunya suasana di kampung masih ada sampai hari ini 2021. Tapi kalau di taman-taman ni agak kurang lah. Bahkan tak tengok pun rupa orang yang diselisih tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dulu 30 tahun yang lalu, kita ingat bila kita lalu, kita akan sebut Pak Su. Pak Su tu nama panggilan orang kampung tu lah. Ada Pak Sumit, ada Pak Ndak Rahim, ada Tok Tehmia. Contoh. Bila kita berselisih dengan mereka, kita diajar untuk senyum dan menegur nama yang elok, dengan panggilan yang elok. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya kena tambah sikit, iaitu bagi salam yang Nabi ajak ni. Bagi salam, tahabbtum. Allah akan kurniakan satu kelebihan, iaitu kalian akan saling sayang menyayangi bila bagi salam, sebarkan salam. No? Kita duduk dalam taman, biarlah orang kata kita apa saja orang kata, tuan-tuan jangan pedulilah. Kita hidup pada satu zaman yang apabila sunnah dihidupkan, terutamanya sunnah memberi salam yang hampir pupus ni,
Kalau sunnah ini dihidupkan, sunnah memberi salam ini dihidupkan, orang kan pandang pelik. Tu kira bagus lah tu, boleh bagi salam. Saya bukan ajak untuk kita buruk sangka. Tetapi kita berada pada zaman ni. Kita berada pada realiti ini. Tuan-tuan tengoklah berapa orang manusia yang menutup aurat dengan elok, berapa orang manusia yang solat. Bukan saya suruh cari, tapi kita hidup pada zaman ini. Bukan benda sunnah yang sunat, benda yang wajib pun ditinggalkan. Apatah lagi benda yang sunnah, yang sebenarnya benda sunat, yang sunnah Nabi buat ni, benda-benda sunat yang sunnah Nabi buat, rahsia-rahsia dia sangat besar untuk membentuk satu masyarakat yang elok, membentuk satu masyarakat yang bagus. Jadi antara rahsia bagi salam ialah memberi salam ini boleh merapatkan hubungan sama kita, dan juga Allah akan menimbulkan kasih sayang. Ini janji daripada Nabi, janji Nabi mesti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok balik daripada atas tadi, Nabi sebut, kalian tak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Syarat untuk masuk syurga, iman. Iman ini pada pagi ini di seluruh muka bumi ni, di seluruh bumi daripada Indonesia sampai ke sampai ke Amerika Syarikat, daripada Jepun sampai ke Brazil, yang ada iman hanyalah 2 bilion saja. Lagi berapa bilion tak ada iman, lagi 5 bilion tiada iman. Maha suci Engkau, wahai Allah, terima kasih bagi iman. 1. Kalian takkan masuk syurga sampai beriman. Dah ada iman, alhamdulillah. Dan syarat nak dapat iman pula antaranya ialah wala tu'minu hatta tahabbu. Tuan-tuan tengok ni dia punya syarat dia yang terikat antara satu sama lain. Sangat menarik, syarat ni sangat menarik. Rasulullah ajak kita untuk muhasabah konten dalaman diri kita. Ada iman, alhamdulillah sudah ada iman. Nabi kata, kamu takkan capai iman yang sempurna sehingga kamu berkasih sayang. Hatta tahabbu. Kasih sayang dengan siapa, Ustaz? Kasih sayang dengan ahli keluarga, berkasih sayang dengan jiran, berkasih sayang dengan umat Islam yang lain. Dan ada cara untuk menimbulkan kasih sayang di antara kamu dan orang Islam yang lain. Nak tahu tak apa dia? Nabi pun kata, bagi salam. Sebarkan salam sesama umat Islam. Dengan sebarkan salam, Allah tumbuhkan perasaan kasih dan sayang dalam jiwa kamu. Kalaupun orang lain tak buat, Allah tumbuhkan dalam jiwa kamu kasih kepada orang Islam yang lain. Perasaan rahmat yang tinggi kepada orang Islam yang lain. Ingat tuan-tuan, ingatlah hadis Nabi. Bagi salam, Allah tumbuhkan kasih sayang. Bila tumbuhkan kasih sayang, itu akan datangkan iman. Akan meningkatkan iman. Apabila iman kita tinggi, iman kita dibaiki dan tingkat tiap-tiap hari, maka itu membuatkan kita masuk syurga. Masya Allah. Jadi hari ini kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal. Ini adalah satu kesalahan besar yang berlaku pada zaman ni. Tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, dalam satu hadis lain Nabi kata, bagi salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Pada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Dalam satu hadis lain. Maka Nabi, hendaknya Nabi tahu, Allah SWT mewahyukan kepada Rasulullah bahawa akan mai satu zaman mereka tidak lagi memberi salam. Tak lagi salam. Jumpa saja, jumpa selisih dan tidak bertegur sapa. Duduk satu taman, duduk satu kampung, kejiranan dan sebagainya, tak bagi salam bila bertemu. Bahkan kalau elok sikit, yang elok sikit dia bagi salam kalau dia kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi pesan bagi salam. Kamu kenal ke, kamu tak kenal, bagi salam. Kecuali
laki kepada perempuan, perempuan kepada laki itu, yang tu dia ada hukum ni pula lah, hukum yang lebih panjang lebar. Tuan-tuan boleh tengok lah, type dalam YouTube, hukum bagi salam kepada lelaki, hukum bagi salam kepada perempuan. Tengok sekali, terus tengok benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis yang ke-36. Kita nak tengok hadis yang ke-37. Tuan-tuan tengok muka surat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Ni satu lagi amalan. Tadi amalan yang ke-36, amalan yang ringkas tetapi pahala dia Masya Allah hebat. Allah janji untuk mengikat hati di antara orang yang bagi salam. Kalaupun orang lain tak jawab, maka Allah janji untuk mengikat dan menumbuhkan kasih serta sayang yang tinggi dalam diri kita. Tajuk hadis ke-37 ialah menziarahi seseorang kerana Allah. Menziarahi seseorang kerana Allah. Ni kita faham lah. Kita baca tajuk ni saja kita dah faham apa Nabi nak beritahu. Oh, ziarah, kelebihan ziarah ustaz. Nabi nak bagi tahu kelebihan ziarah seseorang kerana Allah. Ya, betul. Terutamanya menziarahi para alim ulama. Nah. Dan yang kedua, yang lebih utama lagi daripada menziarahi alim ulama ialah menziarahi ibu dan ayah kita. Dua benda ni tuan-tuan, dua perkara ni, masya-Allah. Dan yang lain-lain tu ziarah kawan kerana Allah. Sekejap tuan-tuan tengok, saya bacakan hadis ni, betapa besarnya ganjaran seseorang yang menziarahi muslim lain, bukan adik-beradik dia, bukan mak ayah dia, bukan para ulama. Maksudnya ustaz, kalau ziarah ulama kerana Allah, ziarah mak ayah kerana Allah lagi besar, berganda-ganda lagi kelebihan yang Allah bagi. Jom kita tengok ziarah saudara Islam kita yang lain kerana Allah. Apatah lagi kalau dia sakit, kalau dia miskin dan susah. Masya Allah, tuan-tuan. Ada banyak rahsia kehidupan ni. Rahsia untuk memberkati rezeki, rahsia untuk diberkati keluarga kita, rahsia untuk ni lah, melalui hadis-hadis ni lah. Tuan-tuan tengoklah balik. Tuan-tuan tengok balik sekejap ya, saya punya ceramah ni semua kebanyakannya 15-20 minit. Tuan-tuan tengok balik satu persatu, tengok balik rahsia-rahsia yang dibongkarkan oleh Rasulullah ni untuk kita amal, nak dapat redha Allah, nak dapat sayang Allah kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan tengok apa yang Allah janjikan satu orang yang ziarah seorang muslim yang lain. Bukan adik-beradik dia, bukan mak ayah dia, bukan alim ulama, bukan orang miskin, bukan orang sakit. Saya sebut contoh-contoh tu kerana kalau ziarah orang sakit, dia ada fadilat yang besar. Ziarah mak ayah, yang tu fadilat tertinggi dalam dunia ni. Ziarah alim ulama, dia ada fadilat dia yang tersendiri. Ziarah orang susah untuk hulurkan bantuan, bagi minyak sekilo dan sebagainya, yang tu dia ada fadilat dia yang lain yang besar. Yang Nabi nak sebut dalam ni, satu orang dia ziarah satu orang lain yang tak ada kepentingan dunia pun, dia ziarah tu. Cerita dia ialah, Nabi kata ada satu orang lelaki, dia keluar daripada rumah dia pergi kampung orang lain. Ni saya tak baca dah terjemahan, saya terus terjemah dan hurai, tuan-tuan. Satu orang lelaki, satu zaman dulu, dia pergi ziarah kawan dia di satu kampung. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hantar satu orang malaikat. Allah hantar satu orang malaikat. Allah nak cerita kat saya, ini yang aku buat tiap-tiap hari. Allah nak cerita kat saya dan kita semua, ini yang aku buat tiap-tiap hari.
Kalau situasi macam ni sampai pagi ni akan berlaku benda ni. Allah Ta'ala panggil satu orang malaikat, Allah Ta'ala hantar pi kat lelaki tadi. Pi kat lelaki tu. Pi kat lelaki tu. Maka malaikat ni pun turun daripada tempat tinggal dia, iaitulah langit, tempat malaikat. Dia pun turun, lalu dia pun tunggu di tempat yang lelaki tadi nak lalu. Bila lelaki yang ziarah kerana Allah tadi lalu, malaikat ni pun duk tunggu, dia nampak. Laki-laki yang ziarah kerana Allah tadi nak lalu kawasan tu, dia pun keluar. Dia pun keluar pergi kat jalan tu, dia pun pergi dekat lelaki tadi. Dia kata, aina turid, nak pergi mana? Malaikat yang dihantar oleh Allah, yang berupa dengan rupa manusia tadi, dia pergi dekat lelaki yang ziarah kerana Allah. Dia kata, aina turid, kamu nak pergi mana? Lelaki yang nak ziarah kerana Allah tadi, dia kata nak ziarah kawan dekat kampung belah sana. Saya terjemah macam ni lah tuan-tuan, nak bagi hidup kan. Nak bagi kita rasa, bagi saya rasa hadis Nabi ni. Nak bagi kita semua rasa. Dia kata nak ziarah ada kawan duduk kampung tu. Malaikat ni tanya, ziarah kawan tu ada apa-apa kepentingan ke? Kok dia panggil nak bagi zakat ke kat hang? Ke dia panggil sebab ada projek dia nak suruh bekalkan nasi lemak ke selama 2 minggu dekat sekian tempat. Pergi ziarah tu ada apa-apa kepentingan dunia ke? Lelaki yang malaikat ni tanya. Maka lelaki yang ziarah kerana Allah tadi jawab lah. Dia kata, tak ada apa. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Dia kata, saya nak pergi ziarah dia sebab kerana Allah ya. Tak ada sebab apa. Bukan sebab saya nak berhutang duit dengan dia. Tak ada sebab dunia. Saya nak ziarah dia kerana Allah. Lelaki ni, kalau saya ziarah, saya teringat Allah. Maka saya ziarah dia ni kerana Allah. Maka malaikat yang berupa dengan serupa orang lelaki tadi, malaikat tu kata, fa inni rasulullahi ilaik. Aku dihantar oleh Allah untuk datang berjumpa dengan kamu. Tuan-tuan tengok. Masya Allah. Aku adalah malaikat yang dihantar oleh Allah kepada kamu. Allah suruh bagi tahu kepada kamu, Allah sayang kamu. La ilaha illallah. Allah sayang kamu. Tuan-tuan, siapa-siapa saja yang ziarah kerana Allah, Allah sayang dia. Kama ahbabtahu fi, seperti mana kamu menyayangi saudara kamu kerana Allah. Pasal apa yang Allah sayang kat dia ni? Lelaki ni. Sebab lelaki ni yang ziarah tadi ni, dia sayang Muslim lain, dia ziarah Muslim lain kerana Allah. Ini fadilat ziarah. Tuan-tuan, kalau kita kurang sibuk, seminggu ada satu tempat kita ziarah. Satu orang kita ziarah. Mak ayah tu telah lah wajib. Mak ayah, adik-beradik kita, saudara mara kita, susun senarai. Utamakan hak ni dulu. Mak ayah, adik-beradik, saudara mara. Dah habis dah kita duduk jumpa mereka ni, ziarah alim ulama. No? Kerana Allah. Kerana Allah. Manusia, bila dia ziarah orang lain kerana Allah, Allah sayang dia. Dan bila satu orang Allah sayang, apa tuan-tuan? Bila satu orang Allah sayang, apakah Allah akan melemparkan orang tu dalam neraka? Kata para ulama, tidak sekali-kali. Takkan sekali-kali Allah benarkan untuk seseorang tu dibakar oleh api neraka, disebabkan pencipta dan pemilik api neraka itu ialah Allah. Dan Allah sayang lelaki-lelaki itu. Allah sayang lelaki-lelaki itu. Allah takkan lempar dan campakkan dia ke dalam neraka. No? Semoga Allah SWT mengurniakan kepada saya dan tuan-tuan semua iman dan perasaan yang tinggi untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Tuan-tuan sekalian, saya niat kerana Allah, tuan-tuan kongsilah, share kan video ni. Kalau ada video ustaz lain yang bercakap tentang tajuk ni, tuan-tuan share. Tuan-tuan share. Saya bukan nak suruh share video saya kan. Jadi kalau ada video ustaz lain, ramai, saya yakin ramai, tuan-tuan share lah ilmu-ilmu yang rahsia kan. Yang rahsia-rahsia yang macam ni, kongsi bagi adik-beradik dalam grup WhatsApp. Dengar kan. Biar mereka dengar. 15 minit, 20 minit saja.
kita rasa rugi kalau kita saja yang tahu benda ni, no. Rugi kalau kita saja yang tahu. Ni alhamdulillah pagi ni ada 3,000 lebih yang hadir bersama kita, no. Semoga Allah SWT pandang saya dan pandang tuan-tuan semua. 3,000 orang, kalau 3,000 orang ni share, no, 3,000 kali 3,000 berapa tuan-tuan, maka ilmu itu tersebar. Ramai umat Nabi tahu rahsia yang disampaikan oleh kekasih mereka. Yang tu je. Itu je niat kita. Bila kita berkongsi ilmu, supaya ramai umat Rasulullah tahu rahsia ni. Jadi saya rasa sekadar tu dulu. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga kita hadir kerana Allah. Semoga kita datang kerana Allah. Semoga Allah Ta'ala terima majlis ilmu kita pada pagi ini. Terima kasih kepada yang menyumbang untuk ni, untuk dakwah kita ni. Tuan-tuan, kita sumbang ke apa ke, niat kerana Allah. Niat nak sembuh penyakit kerana Allah satu, kedua nak boleh sembuh penyakit, hilangkan baran, pun antara kelebihan bersedekah juga pagi ni. Jadi aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.